Okay, selamat sejahtera dan selamat pagi. Okay, saya Cikgu Go. Okay, saya sebelum ni saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang dan luang diberi kepada saya supaya saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ni saya berkhidmat di SJKC Ciseng 2 Malaysia dan kini saya berkhidmat di SJKC Hualien 1 Taiping. Pada tahun ni merupakan tahun ke-7 dalam sebagai seorang pendidik, dan salah satunya saya suka menggunakan app Inventor dan mengajar anak murid saya untuk membuat apps. Semua dah tahu kan apps ini sekarang ni sangat penting kan. Sebelum saya pergi jauh lagi, sukacita saya nak menunjukkan sedikit. Ini sekolah lama saya, iaitu SJKC Ciseng 2 Perak. Dia diletakkan di Selangor dan merupakan sekolah kurang murid yang hanya mempunyai 21 orang murid saja. Pada waktu tu sebelum saya meninggalkan sekolah tu lah, 21 orang saja dalam tahun 1 hingga tahun 6. Boleh bayangkanlah betapa banyak sebenarnya cabaran yang dihadapi, terutamanya dalam era digital ni. Semua, tak kisah sekolah besar ke sekolah kecil, semua perlu menghadapi tuntutan ataupun desakan digital tersebut. So, sedikit sebanyak, dan saya minta maaf sekiranya slide saya dalam bahasa Inggeris, tapi saya izinkan saya ucap dalam bahasa Melayu. So, sedikit sebanyak tentang sekolah tersebut adalah saya rasa kebanyakan cabaran yang dihadapi termasuk poverty, kemiskinan, datang daripada sosioekonomi yang sederhana, mungkin yang rendah, kekurangan infrastruktur, fasiliti dan kekurangan akses kepada peluang dan luang yang boleh didapat di bandar. Contohnya peluang untuk meningkatkan kemahiran dari segi murid lah. Bahasa juga merupakan salah satu cabaran sebenarnya kepada cikgu yang berada di sekolah SKM, sebab dalam SKM tersebut kebanyakan terdiri daripada orang macam mana kata bangsa Melayu, bangsa India dan sedikit saja bangsa Cina. Tetapi tidak mengapa, sebagai seorang pendidik kita mendidik je, siapa datang pun kita didik. So dari satu lagi, discrimination bukan dari segi yang kita fikirkan discrimination tu, discrimination dari segi boleh katakan peluang, jurang dan sebagainya. Dan kehadiran sekolah tu agak rendah. Itu adalah cabaran-cabaran yang hadapi sebelum saya, macam mana kata, semasa saya berada di sekolah tersebut. So perception, kebanyakan orang persepsinya adalah student SKM adalah kurang, macam mana kata, kurang bermotivasi untuk belajar, kurang keyakinan diri, kurang macam mana kata berdikari, dia bergantung dengan orang lain, kekurangan. Lepas tu ada yang katakan sekolah SKM yang student dia lebih kepada lazy, malas ataupun stupid. Yang minta maaf lah, itu adalah persepsi, bukan mewakili realiti yang sebenar. So, common situation di sekolah kurang murid ini adalah biasanya dari segi pedagoginya adalah kita drilling, chalk and talk, dan sekolah bagi mereka adalah tidak bermakna sebab mereka mempunyai macam mana kata tujuan hidup yang lebih macam mana kata lebih menarikkan mereka. Contohnya mereka nak dapatkan sedikit rezeki daripada luar, jadi mungkin lepas sekolah akan pergi part time dan sebagainya. Ketiga adalah student. Mereka tadi persepsi yang negatif tu mereka percayai sebenarnya bahawa mereka tidak boleh nak melakukan sesuatu perubahan dan mereka adalah tidak berpeluang untuk mendapatkan apa yang sepatutnya mereka dapatkan. So student tersebut dia percayakan. Dan yang keempat adalah student, macam mana kata, bila dia ketinggalan, dia sudah memutus asa.
dia tidak mahu dah mengikuti ataupun mempelajari dengan lebih lanjut dan tiada ada intervensi bagi mereka. So itu adalah dari segi common situation yang berlaku. So sebelum tu bila saya masuk ke dalam sekolah tu, kali pertama bila saya jejaki, itulah cabaran-cabaran tu saya hadapi. Tetapi sebagai seorang pendidik, saya rasa perlu melakukan sesuatu untuk mengubah ataupun membawa sedikit motivasi kepada murid-murid yang berada di sekolah tersebut. Walaupun SKM jauh masuk dalam ladang dan sebagainya. So untuk itu saya berbincang dengan pihak sekolah untuk mendapatkan satu perancangan ataupun kita kata perancangan strategik lah untuk nak mengubahkan, membawa sedikit perubahan. Contohnya kita mengambil kira sekolah-sekolah yang bestari, contohnya sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi sama ada dalam negeri ataupun di luar negeri. Kita nak tahu apa yang berlaku, apa yang program mereka lakukan untuk macam mana kata memberi kekuatan ataupun empowerment kepada student tersebut supaya dia bergerak. So yang keduanya strategi adalah kita implement fast, skill widely dan versus learn fast in order to implement well. Keduanya kita nak dapati mungkin kita ada solusi ataupun jalan penyelesaian yang pantas macam kita makan instant food. Kita guna, kita selesai. Tetapi kita nak sesuatu yang sustainable. Jadi kita ambil pendekatan learn fast. Kita belajar daripada orang lain dengan secepat mungkin tetapi kita plan untuk melaksanakan dia dengan berkesan. Maksudnya kita belajar dan kita analisis dulu apa yang sesuai dengan konteks sekolah tersebut baru kita apply. So kalau anda tanya kepada saya apa fisiologi ataupun kata falsafah lah pengajaran, bagi saya berpegang kepada prinsip bahawanya semua orang dia deserve dia punya macam mana kata peluang untuk belajar. Everyone deserve their opportunity to learn. Kedua adalah bukan semua perubahan adalah peningkatan ataupun penambah baik. Tetapi semua penambah baik adalah perubahan. Maksudnya kita boleh melakukan membawa banyak perubahan tetapi bukan semua perubahan tu adalah ikut konteks kita dan membantu kita. Manakala apa yang kalau kita rancang betul-betul dan membawa penambahbaikan, itu adalah suatu perubahan yang bermakna. Yang keyword tu adalah bermakna lah. Kita aim kepada sesuatu yang bermakna. Yang ketiga prinsipnya adalah belief. Kepercayaan, pegangan. Jadi pegangan saya adalah kita walaupun kita tidak dapat mengubah seseorang secara sepenuhnya, tetapi kita membawa sedikit sebanyak perubahan kepada dia agar dia boleh nampaklah apa yang hara tuju hidupnya dan sebagainya. Itu lebih kepada teknik belajar, bukan teknik belajar untuk belajar dapat A, tapi teknik belajar untuk hidup, untuk survive. Okay, so kalau tadi adalah falsafah. Kalau tanya saya tentang pendekatan yang saya berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan adalah selalu dalam kelas saya memang planning masukkan real life problem. Contohnya kalau nak mengajar pengurusan kewangan dalam matematik kan, bolehlah bawa car dealer ke, sebagai car dealer bawa apa macam mana kata ambil flyer daripada car dealer untuk mengajar bagaimana kita nak berjimat untuk membeli kereta dan berapa bunga kita nak bayar dan sebagainya. Itu adalah real life problem. Okay, kedua adalah strategi problem based learning. Tadi contohnya adalah car dealer tu membeli kereta, kita boleh lorong kepada satu problem based learning yang bagi saya kita ada 1 tahun kan, 1 tahun 12 bulan boleh kita bahagikan kepada 6 bulan kita buat satu short macam mana kata kajian case ke ataupun PBL ringkas berdurasi 2 minggu
Jadi ada dua problem base, agak student dia macam mana kata minat kepada matematik sebab saya cikgu matematik kan. Minat kepada matematik itu dah meningkat. Bukan sekadar dia kira tutup buku. Dia ada something berkaitan dengan kehidupannya. Ketiga adalah kolaborasi saya suka share dan reuse dan remix apa yang ada, ambil macam mana kata inspirasi daripada orang lain. Lepas tu kita cuba apply dalam kehidupan. Agak-agak kita bolehlah dapat something. Lepas tu kepimpinan. Saya more tu macam mana kata lebih kepada menerapkan kepimpinan student. Maksudnya student mentorship, di mana saya ajar satu batch of student, yang batch of student tu akan ajar kepada junior dan junior ajar kepada super junior dan sebagainya. So dia lebih kepada sustainable student mentorship. Dan reflection dan assessment. Reflection ni bila kita sebut saja asyik kita sebut reflection mesti kena dengan RPH, mesti kena dengan macam mana kata student buat karangan dan sebagainya. Okay, so reflection dan assessment ni biasanya saya lebih kepada macam mana kata informal lah, minta student bagi feedback dan sebagainya. Formal buat juga, tapi informal itu lebih mendapatkan insight ataupun dapatan yang mendalam bagi saya lah. Sebab bila kita berkawan dengan student, dia akan bagi tahu dalam apa deep feeling dia dan pandangan dia terhadap apa yang kita buat, terutamanya pandangannya kepada kita sebenarnya. So salah satu program saya bawa di sekolah SKM adalah App Inventor. App Inventor ni merupakan satu platform yang free, di mana pada awalnya saya sebutkan saya suka membawa student buat app. So App Inventor ni dia sebenarnya boleh membantu kita melengkapkan student dengan digital literasi, kurangkan jurang digital, meningkatkan keyakinan dia. Tak kisahlah dia datang dari mana. Kalau dia kemahiran dia macam mana kata dia menguasai kemahiran tersebut, dia akan mengubah persepsinya terhadap diri sendiri dan tidak menerima stigma negatif tersebut. So untuk itu dalam proses mengajar ni, saya dapati dia merupakan satu cara bagi saya untuk nak mendekati jiwa ataupun student saya dengan lebih baik. Berkongsi pengalaman, tahu cita-citanya. Kadang-kadang kita tanya cita-cita student, dia bagi fake saja kan, dia bukan yang bagi yang sebenar. Okay, so dengan program App Inventor, sebenarnya dia memberi peluang kepada mereka untuk mencipta dan mengaplikasi jalan penyelesaian, walaupun masalah bagi mereka adalah kecil, tetapi sebenarnya dalam hidup mereka adalah sangat besar. Jadi mereka memerlukan satu platform untuk nak menceritakan jalan penyelesaian. So platform tu saya dapati boleh melalui App Inventor. Okay, so tadi secara teoretikal lah, itu cerita macam mana kata cerita yang panjang. So saya shortcut adalah satu journey saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah bermula dari kosong. Sebenarnya kita bermula dari kosong sampailah kita ada sharing dengan orang lain. Okay, contohnya bermula dari kosong, lepas tu kita menyertai pertandingan inovasi, lepas tu kita sharing dengan student-student daripada Taiwan. Jadi kita bermula dari kosong hingga mereka macam mana kata beryakinan tinggi untuk nak menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggeris, walaupun adalah tak selengkap, tetapi message tu masih dapat disampaikan. Okay, so di sini ada sedikit gambar. So kita lebih ke program yang dilaksanakan di sekolah, kita lebih kepada what you see is what you get. Apa yang kamu nampak tu adalah apa yang kamu dapat. So lebih kepada form theoretical ke practical. Dan kita terapkan computational thinking dan computational action. Kadang-kadang kita tahu computational thinking itu sangat penting.
tetapi kita tak ada action. Jadi kita tambah satu lagi adalah computational action. Lepas tu dari segi tu kita benahkan identiti yang unik dan pemakasaan digital dalam karangan murid supaya mereka boleh bergerak sendiri tanpa bimbingan saya. Tidaklah saya sentiasa berada di tepi mereka. So ini adalah sedikit macam mana kata ganjaran lah kepada ataupun motivasi kepada anak murid dan terutamanya parents nak mengubah persepsi terhadap anak mereka adalah kita dengan app Inventor kita dapat Global Tag for Good Challenge, second runner up, okay, dengan cikgu dengan sebagainya. Okay, so ini cerita sikit inovasi di sekolah kita buatkan, student yang buat, kita masuk newspaper. Lepas tu adalah sedikit kita perkongsian dengan PBD lain, berkongsian dengan cikgu-cikgu. Lepas tu dapatkan inovasi pertandingan, membawa cikgu-cikgu sama sekali, kita dapat go dan sebagainya. Ini adalah sedikit sebanyak tentang ganjaran ataupun motivasi dalam journey perubahan ini. Lepas tu bawa cikgu semua masuk berkongsi dengan Laris, Petronas, dapatkan lawatan penanda aras. Itu semua ada rezeki lah dalam yang dapat dalam journey ini. Itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih dan berharap cikgu-cikgu jangan berputus asa. Apa yang cikgu nampak tadi, walaupun nampak banyak-banyak kejayaan, sebenarnya dia bermula daripada kosong hingga ke ada. Yang macam mana kata, perjalanan ni telah mengambil lebih kurang 5 tahun dari kosong hingga ada. Jadi no worry, saya percaya cikgu-cikgu boleh dan kita ada masa lagi untuk membawa sesuatu kepada anak murid kita so we can make our difference in our students. Itu saja daripada saya. Thank you so much. Okay, selamat sejahtera dan selamat pagi. Okay, saya Cikgu Go. Okay, saya sebelum ni saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang dan luang diberi kepada saya supaya saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ni saya berkhidmat di SJKC Ciseng 2 Malaysia dan kini saya berkhidmat di SJKC Hualien 1 Taiping. Pada tahun ni merupakan tahun ke-7 okay, dalam sebagai seorang pendidik dan salah satunya saya suka menggunakan app Inventor dan mengajar anak murid saya untuk membuat apps. Okay, semua dah tahu kan apps ini sekarang ni sangat penting kan. Okay, so sebelum saya pergi jauh lagi, sukacita saya nak menunjukkan sedikit. Ini sekolah lama saya iaitu SJKC Ciseng 2 Perak. Dia diletakkan di Selangor dan merupakan sekolah kurang murid yang hanya mempunyai 21 orang murid saja. Sebelum pada waktu tu sebelum saya meninggalkan sekolah tu lah 21 orang saja dalam tahun 1 hingga tahun 6. Boleh bayangkanlah betapa banyak sebenarnya cabaran yang dihadapi terutamanya dalam era digital ni. Okay, semua tak kisah sekolah besar ke sekolah kecil, semua perlu menghadapi tuntutan ataupun desakan digital tersebut. So sedikit sebanyak dan saya minta maaf sekiranya slide saya dalam bahasa Inggeris, tapi saya izinkan saya ucap dalam bahasa Melayu. So sedikit sebanyak tentang sekolah tersebut adalah saya rasa kebanyakan cabaran yang dihadapi termasuk